habis. Ya, sila Indra Mahkota. Kalau, kalau masih lagi dalam topik yang sama, kalau dah berpindah tak payahlah. Boleh? Cepat, okey. Saya cuma nak tanya rakan saya ni, sebab trend budgeting sistem kita, trend. Tadi kata 13 tahun dalam deposit, tapi trend kita selalu guna, jadi tabiat dah cara kita menguruskan atau memformulasikan bajet kita ni, jadi trend atau tabiat selalu gunakan bajet tambahan. Sekarang ni dah guna trend pula package ransangan, fiscal stimulus package. Tapi yang lebih buruk lagi, baru kita dapat tengoklah signifikan ni, sebab ada laporan audit yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan sendiri. Ada elemen meletakkan balancing figure dengan izin, meletakkan jumlah untuk mencapai satu justifikasi, mengimbangkan, kononnya boleh untuk explain kenapa perkara ini berlaku. Elemen menggunakan balancing figure dimasukkan dalam budgeting kita ni boleh mendatangkan kesan negatif yang cukup buruk untuk jangka panjang. Saya nak tanya rakan saya PJ Utara, adakah patut untuk bajet, cadangan bajet 2010 ni, kerajaan masih lagi menekankan pada elemen meletakkan atau bergantungnya kita kepada balancing figure ni untuk menunjukkan kita masih lagi dalam keadaan boleh bertahan? Terima kasih. Saya agak perkara ni Menteri Kewangan kena jawablah. Sebab saya fikir selama ni satu balancing figure yang selalu digunakan kebelakang ini saja, sebelum ni tak ada, adalah satu discretionary expenditure yang terletak dalam Jabatan Perdana Menteri. Ni telah discretionary expenditure ni yang bersifat pembangunan telah meningkat daripada lebih kurang 3-4 bilion sehingga 10 bilion tahun ini sebagai discretionary expenditure untuk Jabatan Perdana Menteri. Ini perlu dijawab oleh Kementerian Kewangan. So, kita harap sebelum beralih topik, boleh Datuk Dipertua? Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih PJ Utara. Saya memang suka mendengar diskurs ekonomi, pakar ekonomi ini. Saya nak mencelah kalau dengan izin untuk bertanya bersabit lagi tentang persoalan beban hutang dan sumber pendapatan negara. Jadi untuk dalam suasana hari ini, cara untuk mendapatkan pendapatan negara ataupun menambah revenue base pendapatan negara ini adalah antara lainnya cukai. Boleh tak PJ Utara? Ada dua soalan saya. Pertama, kalaulah cukai dinaikkan seperti mana sudah kita dapat lihat property gains tax-nya satu, credit card-nya dan sebagainya, apakah kenaikan cukai untuk kerajaan mendapat revenue, tentunya kerajaan perlu revenue untuk membiayai bajet ini, apakah ia akan meninggalkan kesan yang diharapkan dalam government spending pula dari sudut macroeconomics-nya, dari sudut growth, dari sudut inflasi dan unemployment? Satu. Keduanya, apabila kerajaan terpaksa merujuk ataupun menggunakan pinjaman untuk mendapat revenue pula, pinjaman itu akan juga membuat persaingan kepada pinjaman daripada private investment. Di sana berlaku persaingan yang dikatakan akan juga mencetuskan kenaikan kadar faedah, yang sekaligus akan berlaku fenomena crowding out dikatakan. Saya minta kalau PJ Utara menjelaskan perkara ini. Terima kasih. Okey, dua perkara yang hormat dah masuk 40 minit. Ya. So rasanya boleh mula untuk membuat endingnya. 40 minit? Tak sampai. Benda yang hormat, benda begini tak perlulah pertikaikan. Kita dah rekod dekat sini. Dah masuk 40 minit. Maknanya dah masuk 40 minit. Okey. Tak tikaikan. Tak tikai. Okey. So saya teruskan saja. Saya ingin supaya Menteri dapat menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor. So, antara satu teras yang telah pun dibawa ke Dewan ni oleh Yang Berhormat Bagan adalah satu polisi untuk penyapusatkan fiskal negara kita. Penyapusatkan fiskal ni dalam bahasa Inggeris fiscal decentralization. Dalam fiscal decentralization, kita bukan sahaja nak kita punya negeri-negeri dapatkan wang yang lebih. Kita minta supaya cukai-cukai yang diperolehi oleh kerajaan-kerajaan negeri 20% diberikan balik kepada negeri-negeri asalnya.
Tapi bukan saja penyampusatkan ini secara kewangan saja. Kita juga minta supaya antara tugas-tugas yang tentu yang lebih baik dikendalikan di kawasan tempatan ataupun kawasan peringkat negeri, diberikan kuasa itu kepada pihak negeri. Antara satu bidang yang di mana negeri boleh mengambil peranan yang lebih besar dan lebih efektif adalah dalam bidang pengangkutan awam. Kita semua tahu pengangkutan awam di Malaysia ni mempunyai banyak masalah. Banyak masalah sebab kita penggunaan kereta swasta di negara Malaysia merupakan satu kadar penggunaan yang tertinggi di Asia Pasifik, nombor 4 selepas Australia, New Zealand dan juga Korea Selatan. Keempat tinggi. Kalau kita nampak angka-angka kadar pemilikan kereta di Malaysia 2 kali ganda berbanding dengan Thailand, 3 kali ganda berbanding dengan Singapura dan 5 kali ganda berbanding dengan Filipina. Dan kalau kita nampak pemilikan kereta di Lembah Klang, kadar pemilikan telah meningkat daripada 25% pada tahun 1990 sehingga 99% pada tahun 2002. Saya tidak ada angka yang terkini, tapi saya agak tidak jauh daripada 99% lah. Iaitu setiap orang yang tinggal di Lembah Klang mempunyai kereta. Setiap orang. Dan pemilikan rakyat atas 18 tahun kereta, rakyat atas 18 tahun di Malaysia adalah 67%. Dan ini adalah angka 2006. Saya agak, ia pun telah pun meningkat. So, rakyat Malaysia memiliki kereta, saya agak bukannya kerana kita berkemampuan besar. Bukan kerana kita kaya. Akan tetapi kita terpaksa. Di Lembah Klang, kalau kita tak ada kereta, memang susah. Kenapa susah? Sebab sistem pengangkutan awam kita tidak dapat diharapkan. Kecuali kita tinggal amat berdekatan dengan tempat LRT ataupun tempat bas, memang susah nak menggunakan sistem pengangkutan awam di Malaysia. So, dan bila saya naik bas, saya juga ada naik bas, saya pergi Pulau Pinang dengan katakan Firefly, dapat tiket Firefly, boleh naik bas Rapid KL percuma, Rapid Penang percuma dari lapangan terbang kepada bandar Georgetown. Okay, percuma. Bila saya naik bas, saya nampak 90% tu pekerja asing, bukan orang tempatan. Orang tempatan tidak menggunakan pengangkutan awam. Dan ini merupakan satu masalah yang besar sebab kalaulah kita dapat mempertingkatkan kualiti mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia, kita akan dapat meningkatkan penggunaan sistem tersebut dan kita juga akan meningkatkan disposable income orang ramai supaya mereka boleh menggunakan wang tersebut bukan untuk membeli kereta tetapi untuk perbelanjaan yang lain dan meningkatkan mutu lifestyle. Nanti yang pasti salah bangun ya. Nak bagi jalan. Terima kasih. Sekali ya. Pendek. Terima kasih. Okey.